Astagfirullahaladzim. InsyaAllah sebelum kita mulakan kuliah ataupun pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita mulakan dengan membaca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa surau, bahagia tuan pengurusi surau, para datuk-datuk, datin, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah, pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita dipertemukan dalam pengajian kitab kita, insya-Allah penawar bagi hati. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini, ya, kita digolongkan oleh Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya yang masih lagi dipilih oleh Allah, ya, untuk menjadi tetamunya. Dan kita bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi sayang pada kita, ya, masih lagi memilih kita di antara hamba-hambanya yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Di antara tanda yang kita mendapat petunjuk Allah Ta'ala bila mana, ya, diberikan ruang dan masa untuk kita pada malam ini solat berjamaah, dan kemudian kita dapat mengisi masa kita dengan duduk dia di dalam surau ini. Alhamdulillah kita diberikan sedikit ilmu, ya, dalam apa pun yang kita baca dalam kitab kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan pada malam ini, ya, yang merupakan di antara amal soleh kita yang akan menjadi jambatan, ya, untuk kita menuju syurga Allah Ta'ala. Kerana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, saya sebagai umatnya, man salaka tariqan ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi, yang hatinya rasa seronok, gembira bila berada dalam majlis ilmu ini, maka akan dipermudahkan jalan, ya, untuknya menuju syurga Allah Ta'ala. Ya, maka di antara tanda orang yang dipermudahkan jalan menuju surga Allah Ta'ala ialah orang-orang yang dipermudahkan segala urusan dunianya, ya, dia akan dipermudahkan dalam apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan diberikan jalan, ya, jalan maknanya pertolongan, ya, dari Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung kembali pengajian kitab kita, insya-Allah. Rasanya bab yang ke surat 155, kitab yang ketiga, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita masuk bab ataupun kitab yang ketiga, ya, bahagian yang ketiga daripada kitab penawar bagi hati ini. Merupakan bahagian yang terakhir, ya, pada menyatakan segala perangai yang dipuji, ya, ataupun disebutkan juga sebagai sifat mahmudah, sifat yang merupakan di antara kelakuan hati, ya, kelakuan hati yang dapat membantu, ya, ataupun yang akan dapat menunjukkan ruang dan jalan untuk anggota lahiriah kita, ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, ya. Dan sifat inilah yang perlu ditanamkan di dalam hati kita, kerana bila ada sifat ini, ia merupakan di antara sifat yang paling baik ataupun sifat yang paling utama, ya, di dalam diri kita.
Ya, kerana kalau kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, hati itu diibaratkan sebagai raja, ya, sebagai pemimpin. Maka rakyat yang ada di dalam diri kita ni ialah seluruh anggota kita ni rakyat. Jadi kalau nak lihat rakyat tu baik, raja tu kena baik. Jadi raja yang ada dalam diri kita ni yang memainkan peranan, sama ada kita memilih jalan ke syurga atau ke neraka, ia bergantung pada raja ni lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadisnya, inna fil jasadi iza murghah iza salahu jasadu kullu wa iza fasada kullu. Ya, sesungguhnya di dalam diri anak Adam itu ada segumpal darah. Kalau baik ia, kata Nabi, maka baiklah keseluruhannya. Kalau jahat ia, maka jahatlah keseluruhannya. Maka yang disebut keseluruhan itu ialah seluruh anggota kita. Mata kita, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota kita inilah yang memain peranan sebenarnya, ya, yang memain peranan untuk menentukan sama ada kita mendapat nikmat ataupun sebaliknya mendapat azab. Ya, sebab itu kita kena memahami semua bahawa segala anggota yang Allah berikan kepada kita ini merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Kerana anggota yang ada pada diri kita ini merupakan milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu kita kena faham. Mata Allah yang punya, telinga kita ni Allah yang punya, lidah Allah punya, kaki semua ni Allah yang punya. Jadi Allah bagi kita ni, kita lahir ke dunia ni, seluruh anggota kita ni merupakan amanah Allah. Macam mana kita diberikan amanah, ya, di dalam sesuatu tugas. Kalaulah kita diamanahkan pegang pengurusi nazir masjid, amanah, maka nazir itu merupakan jawatan yang diamanahkan. Ya, imam itu merupakan jawatan yang diamanahkan. Begitulah juga kalau kita bekerja sebuah jabatan, sama ada kita sebagai majikan, sebagai pekerja yang berada di bawah, ya, maka semua tugas itu merupakan amanah. Maka anggota yang Allah berikan kepada kita ini juga merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah yang dirahmati Allah, perlu kita kena faham, ya, yang kita punya, yang milik kita ialah amalan yang kita buat. Mata Allah punya, yang kita punya mana? Apa yang kita lihat pula yang kita punya. Malam ni mata melihat surau, melihat jalan ke masjid. Mata yang kita gunakan melihat jalan ke rumah Allah inilah milik kita. Telinga ini Allah punya, yang kita punya mana? Apa yang kita dengar pada malam ini. Kaki, apa yang kita pergi ataupun kita berjalan menuju ke majlis ilmu, menuju ke rumah Allah. Perjalanan inilah kita punya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami, kata Allah, tulis, ya, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tinggalkan, setiap bekas-bekas, sama ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, kaki yang berjalan, ya, dan seluruh anggota kita, lidah yang bercakap, setiap perkataan yang kita buat semua dirakam oleh Allah Ta'ala. Ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiap sesuatu yang kita buat, ya, baik secara besar ataupun secara kecil, semuanya itu telah jelas, ya, disimpan oleh Allah Ta'ala sebagai amalan kita nanti. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat kita masuk bab yang ketiga ini, kita berdoa pada Allah agar hati kita ini, dia raja yang ada pada diri kita ini, ada sifat, ya, yang ada insya-Allah, ya, di dalam bab yang kita nak baca pada malam ini. Baik. Ketahui olehmu, kata tuan kitab ini, bahawasanya perangai, ya, perangai ialah sikap akhlak yang dipuji itu banyak, ya. Dan menyebut oleh hamba di sini 10 perkara, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, kerana mengikut akan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, dia mengambil apa yang ditulis dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, di antara, ya, isi-isi kandungan yang telah ditulis, yang telah dirujuk oleh kitab Al-Arba'in yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Inilah rujukannya. Maka katanya sudah memadai, ya, kalau nak kira sifat dan perangai yang baik ni banyak. Memadai jika ada di dalam hati kita sifat
yang disebutkan dalam kitab ini disebut ialah 10 sifat. Jadi kalau ada sifat 10 sifat ini dalam hati kita sudah memadai, boleh menjadikan seluruh anggota kita ini menjadi anggota yang baik, anggota yang menjadi pembela kita, anggota yang boleh menjadi teman dan sahabat handai kita ketika kita berada di alam barzakh, seterusnya ketika mana kita dibicarakan di mahkamah Allah Ta'ala. Maka yang pertama ialah taubat daripada segala dosa. Ini sifat mahmudah ataupun sifat yang terpuji yang perlu ada di dalam hati kita, yang sering kita kena banyak istighfar, ialah taubat, yang sering mengingatkan dosa dan memohon keampunan kepada Allah. Dan yang keduanya, takut akan Allah Ta'ala. Sifat yang kedua yang perlu ada di dalam hati kita juga ialah sifat kita sentiasa takut akan Allah Ta'ala. Bila sebut takut kepada Allah Ta'ala ini semua, kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa yang disebut Imam Al-Ghazali, yang perlu ada di dalam diri manusia yang disebut takut akan Allah Ta'ala ini dalam apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah. Bila mana kita solat, kita kena tanamkan dalam hati kita perasaan takut. Apakah Allah terima amal kita ke tidak? Apakah Allah terima segala solat kita? Apakah Allah terima segala kehadiran kita pada malam ini? Tetapi dalam waktu yang sama, kita mengharap mudah-mudahan Allah terima amal kita. Tetapi perasaan bimbang itu kena ada. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kalau tidak ada perasaan takut ni, kita bimbang, akan masuk sifat mazmumah yang akan menguasai diri kita, ialah perasaan takbur atau ujub dalam diri kita. Maka akan timbul perasaan ataupun menguasai sifat yang tercela ini. Sebab tu kena kita masukkan dalam hati kita sifat takut kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat suatu amal, kita kena sentiasa beristighfar, bimbang Allah terima ke tidak, kerana kita mengharapkan mudah-mudahan Allah terima. Sebab itu sidang jemaah, kadang-kadang mungkin kita yang mendengar Allah terima amal kita, tapi tidak semesti guru yang mengajar Allah terima amal, kerana ia diukur pada keikhlasan seseorang itu. Ini yang kita bimbang. Macam kita mengajar, buat kuliah sebagainya, kita rasa hebatlah mengajar, tapi kita bimbang kalau tidak ada pesan takut ni. Ini yang kita bimbang bila bertemu dengan Allah, tengok yang kita duk dengar semua masuk surga, hanya duk mengajar, na'udzubillah, tiba-tiba tidak ada pintu surga untuknya. Kenapa? Kerana timbul sifat takbur, sifat ujub, sifat riya, merasakan dirinya lah hebat, dan sebagainya, na'udzubillah. Sebab tu kena ada sifat ini. Dan yang ketiganya, zuhud, artinya benci akan dunia. Maksud benci akan dunia ini, insya-Allah akan dihuraikan nanti bab ini secara terperinci. Cuma kita sebut di sudut sifat-sifat ini secara matannya. Benci akan dunia, maksud di sini ialah dunia yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Itu makna zuhud, artinya benci akan dunia, yakni dunia yang melalaikan kita. Maksud dunia yang melalaikan apa dia? Kalau rumah yang melalaikan kita dari datang masjid, kalau kenderaan yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kalau perniagaan yang menyebabkan kita lara dan sebagainya. Kalau isteri yang menyebabkan kita lara, suami pun begitu. Maksud zuhud ialah sesuatu yang ada di dalam diri kita, artinya benci, tidak suka perkara yang menyebabkan kita jadi leka hingga kita lupa kepada Allah Ta'ala dan berpaling daripadanya, iaitu dunia yang menyebabkan kita lupa, lalai tadi. Dan yang keempat, sifat yang perlu ada di dalam hati kita ialah sabar. Sifat sabar. Sifat sabar ini merupakan satu sifat yang amat penting di dalam amalan ataupun dalam kehidupan kita. Kerana kalau tidak ada sifat sabar, nescaya kita akan jadi manusia yang akan memberontak, dan akhirnya kita tidak boleh menerima segala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sifat sabar merupakan sifat yang perlu kita kena masukkan ke dalam hati kita. Yang ini sifat yang keempat. Dan yang kelima ialah sifat syukur.
Ini sifat yang terpuji. Sifat syukur ialah satu sifat yang wajib di dalam diri kita, ya, kerana sifat ini ia akan dapat menzahirkan ataupun dapat kita menunjukkan tanda kita berterima kasih, ya, kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita palingkan nikmat itu, dengan kita buktikan tanda syukur kita dengan kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu tanda kita bersyukur. Dan yang keenam, ikhlas, ya. Sifat yang keenam, sifat ikhlas, yang merupakan ibu segala, ya, ibu segala sifat di dalam hati kita. Kerana suatu amal itu ia akan dilihat keikhlasan seseorang itu. Apakah kita beramal kerana Allah, ataupun kerana dunia, ataupun kerana nak puji manusia, ataupun sebagainya. Maka keikhlasan itu perlu kita tanamkan dalam hati kita. Jadi macam mana nak masukkan sifat ikhlas, insya-Allah kita akan sampai nanti bab ikhlas yang akan diterangkan juga secara terperinci. Dan yang ketujuhnya, sifat yang perlu ada juga dalam hati kita yang disebutkan sifat mahmudah, ialah sifat tawakal. Tawakal artinya ialah, ya, di dalam apapun kita melaksanakan tugas, dalam apapun kita menguruskan hal-hal urusan dunia ini, kita kena banyak berserah kepada Allah Ta'ala. Setelah usaha dah dibuat, ikhtiar dah dibuat, dan akhirnya kita berserahlah, ya. Bila kita berserah kepada Allah, maknanya di situ kita mengharapkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka sifat ini juga yang perlu ada dalam diri kita, ya, sifat yang ketujuh. Dan insya-Allah juga huraian akan disebut nanti. Yang ke-8, sifat yang terpuji, kasih, cinta akan Allah Ta'ala, ya, sifat cinta kepada Allah. Jadi macam mana kita nak masukkan dalam hati kita ni sifat, supaya kita ada sifat cinta kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga insya-Allah nanti kita akan sebut. Dan yang ke-9, redha dengan qada ataupun ketentuan Allah Ta'ala, ya, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Seperti mana kita sedia maklum bahawa kita ni hidup di dunia ni, kita tak lepas dari ujian. walanabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaihi turja'un, kata Allah. Dan kami uji kamu bila kamu berada di dunia ni. Allah jadikan dunia ini sebenarnya sebagai tempat ujian, ya. Macam mana anak kita masuk sekolah, mereka akan menghadapi ujian dalam alam persekolahan. Maka kita pun sebenarnya bila kita lahir ke dunia ni, bila kita sudah balik, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Cuma berbeza ujian mengikut, ya, seseorang itu tak sama. Kadang-kadang Allah nak uji kita dengan anak, kadang-kadang dengan isteri, dengan suami, kadang-kadang Allah uji kita dengan pangkat, Allah uji kita dengan kedudukan, Allah uji kita dengan musibah. Itu ujian sebenarnya. Jadi macam mana kita nak menghadapi ujian ini? Sama ada gagal ataupun lulus. Gagal dan lulus itu kita akan dapat keputusannya bila? Ketika mana kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka insya-Allah nak menanamkan sifat, ya, untuk menghadapi ujian ini, maka perlunya sifat redha dengan ketentuan Allah. Sifat redha ini kena ada dalam diri kita. Bila ada sifat ini, maka insya-Allah kita akan dapat keputusan yang cemerlang ketika nanti kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ya. Dan yang terakhirnya, sifat yang ke-10, sifat mazmumah, sifat mahmudah yang terpuji, yang perlu ada dalam hati kita. Sifat yang perlu ada pada raja, pada pemerintah dalam setiap, ya, hati kita ini, mengingat akan mati. Mengingat akan mati, ya, kerana bila mana seseorang itu ingat kepada mati, dia akan menjadikan seseorang itu hamba Allah yang tidak melengah-lengahkan untuk beramal. Dia akan memperbanyakkan amal yang soleh. Dia tidak menangguh-nangguhkan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka inilah di antara insya-Allah sifat 10 sifat mahmudah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, ya, di dalam raja yang ada dalam diri kita. Bila ada 10 sifat ini, insya-Allah kita akan berjaya dan kita akan mendapat keputusan yang cemerlang gemilang lah nanti bila bertemu dengan Allah. Kalau tak ada di antara sifat ini semua, kita bimbang, kita akan bertemu dengan Allah dalam golongan orang-orang yang gagal, dan akhirnya keputusan kita keputusan yang tembelang, bukan cemerlang dah, ya. Jadi inilah yang perlu ada dalam diri kita. Dan sifat ini juga
bukanlah hanya sekadar hati itu yang kita perlu ada, tetapi inilah sifat sebenarnya di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai ketua dalam keluarga, ketua dalam rumah tangga, ketua dalam sebuah kampung, negeri, apatah lagi ketua dalam sebuah negara. Ya, apatah lagi kalau dia seorang pemimpin dalam masyarakat. Kalaulah ada sifat ini dalam hati pemimpin, ketua pemerintah, ataupun sifat yang ada pada sultan, pada raja, Allahu Akbar, ya, kita akan dapat lihat keberkatan, ya, kemakmurannya, kerana Allah Ta'ala memberi jaminan, walau annal ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan jikalau kata Allah, penduduk dalam sebuah kampung, negeri atau negara itu mereka beriman dan bertakwa, mereka beriman dan bertakwa. Bila mana mereka beriman dan bertakwa ini, maknanya apa dia? Di dalam hati mereka ada 10 sifat ini. Orang yang beriman dan bertakwa, dia ada sifat ini. Bila ada sifat ini pada ketua, ya, apatah lagi kepada seorang pemerintah, raja misalnya, sultan dan sebuah negeri atau negara, Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita lihat, ya, di dalam negeri kita ini, ya, kebanyakan sultan memegang jawatan di sudut ketua agama, ya, ketua agama dalam sebuah negeri. Kalaulah ketua agama ni ada 10 sifat dalam hatinya, maka kita akan lihatlah jaminan dari Allah Ta'ala tadi, wala, ya, apa dia, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah turunkan keberkatan dari langit dan juga daripada bumi. Masuk keberkatan tadi apa jemaah? Allah Ta'ala akan membantu kita dalam urusan-urusan dunianya. Maka insya-Allah segala kemungkaran, kemaksiatan, ya, segala kes jenayah yang kita lihat hari ini bukan makin bertambah kurang, makin bertambah banyak. Macam seolah-olah cendawan yang tumbuh, ya, pelbagai cuba dah kita nak buat, nak cari penawar, tapi tak jumpa-jumpa penawar itu. Sebab penawar itu hanya boleh diubati dengan kita mengambil penawar yang datangnya daripada Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan alam ini, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita cari penawar yang lain, kita akan lihatlah, ya, macam-macam cara kita nak buat. Bukan hari bertambah kurang, makin bertambah dahsyat. Hingga kan baru-baru ni semua saya ikut satu program seminar, ya, di Jabat Jais sendiri, ya, hingga kan pihak jabatan mendedahkan kes cerai, penceraian yang berlaku di negeri Selangor sahaja dalam masa 15 minit. 15 minit satu kes cerai. Bayangkan, setiap 15 minit berlaku penceraian. Ini kes cerai yang berlaku. Ini ketua bahagian perundangan ataupun kekeluargaan agama itu sendiri yang mendedahkan, ya, ketika buat seminar itu diberitahu setiap 15 minit berlaku kes penceraian. Itu kes penceraian. Yang kes buang anaknya, Allahu Akbar, dalam tak sampai 1 jam, ya, ini perkara yang didedahkan. Jadi inilah yang kita bimbang. Puncanya kenapa? Kerana raja di dalam diri kita ini, ataupun pemimpin yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, negeri dan negara kita ini, tidak ada sifat 10 sifat yang kita sebut pada malam ini. Kalau tidak ada, inilah yang akan berlaku. Maka mudah-mudahan, ya, kita kena isikanlah sifat ini dalam diri kita. Kerana Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita lihat sebelum Nabi nak di Isra dan di Mi'raj untuk bertemu dengan Allah, dada Nabi dibelah, kemudian jantung Nabi dikeluarkan, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian ia diisi dengan ilmu, dengan iman dan hikmah. Nampak? Ilmu, iman dan hikmah. Itu dada Nabi. Maka kita pun perlulah, bila kita nak bertemu dengan Allah, dan akhirnya semua kita nak bertemu dengan Allah, Allah akan menerima kita sebagai hamba yang dikasihinya, hamba yang disayanginya, hamba yang akan disambut dengan sambutan yang amat-amat, ya, menggembirakan kita, yang tak boleh kita nak bayangkan macam mana nanti Allah sambut kita.
Kalau kita tengok orang besar datang ke daerah kita ataupun ke kawasan kita, kita sambut dengan permaidani merahnya, disambut dengan bunga mangga, disambut dengan kompang, ya. Tetapi bagaimana Allah menyambut kita nanti sini, bila mana ada sifat ini dalam diri kita. Jadi insya-Allah kita lihat bab yang pertama pada menyatakan taubat, ya, macam mana kita nak menanamkan ataupun nak memasukkan di dalam hati kita sifat taubat ini. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat, dan anak kunci bagi tuah sekalian murid, dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Ya, bersalahan bagi golongan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu, dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat. Melambatkan itu seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsil, ya, maknanya tafsil secara terperinci, secara satu persatu, dia tahu dosanya, nascaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu, dan tiada memada oleh satu taubat sahaja bagi segala dosa itu. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Adapun hilang seksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin, bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian, ya, orang yang banyak bertaubat, dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dan firman-Nya lagi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Dan sabda Nabi SAW, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tidak berdosa. Dan banyak lagi hadis, insya-Allah kita lihat nanti, ya, maksud hadis yang kemudian. Baik, apa yang kita nak huraikan, nak terangkan di sini, ya. Jadi di antara perkara yang pertama sekali, permulaan jalan bagi sekalian menjalani akan jalan akhirat, maka di antaranya ialah taubat, ya. Sebab itu dalam apapun amalan dan perbuatan yang kita lakukan, maka kita disuruh supaya banyakkan memohon keampunan kepada Allah, dan kita mulakan dengan istighfar, ya. Kerana itulah jalan permulaan bagi sekalian menjalani akan jalan akhirat, dan juga ia merupakan anak kunci bagi tuah sekalian murid, ya, dan juga ia merupakan di antara rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka dibagikan namanya taubat. Sebab kita sebagai manusia ni, memang kita kena ingat, ya, di antara salah satu sifat kita yang disebut di dalam pepatah Arab, al-insan la yakhlul minal khata'i wan nisyan. Manusia ni sifat kita ni mudah lupa, mudah lalai. Oleh sebab itu kita disuruh supaya banyakkan bertaubat, banyakkan beristighfar. Kerana dengan taubat itu, ya, ia dapat memadamkan segala dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Dosa-dosa inilah yang menyebabkan menjadi penghalang kita sebenarnya, ya, untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang menyebabkan kita jadi malas, jadi lalai, jadi leka. Sebab itu ada seorang ulama di zaman dulu namanya Sufyan As-Sauri, ketika didatangi oleh anak muridnya lalu bertanya, wahai tuan guru, ya, saya ni bukan tak tahu dah masuk waktu sembahyang, dengar azan bukan tak dengar. Ya, kadang-kadang kita pun berlaku juga, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar dah bahawa Allah lah yang maha besar. Hayya 'alas salah, dengar dah, dia ajak sembahyang, mari sembahyang.
Tetapi kenapa aku jadi malas, jadi lalai, jadi leka hingga aku melewat-lewatkan solat? Ini anak murid dia tanya dengan tok guru dia. Ya. Kemudian bukan aku tidak tahu, tuan guru, baca Quran ni banyak kelebihannya, banyak pahalanya. Tapi kenapa aku bila tengok Quran tak mampu nak baca? Dan aku bukan tidak tahu, tuan guru, kelebihan qiyamul lail, kelebihan ya solat tahajud, bangun malam. Tapi kenapa aku tak mampu untuk melakukan solat? Sedangkan aku bangun, bukan tak bangun, tapi hanya bangun, duduk, kemudian aku tidur balik. Ya, kenapa wahai tuan guru aku tak mampu? Maka kata Sufyan As-Sauri, apa jawapannya? Di antara salah sebab kenapa kamu jadi leka, jadi malas, jadi lalai, jadi tidak ada kekuatan untuk kamu melaksanakan amal dengan segera, tak mampu nak baca Quran, tak mampu nak solat berjamaah, tak mampu nak bangun malam, sebab dosa-dosa kamu itulah yang menjadi penghalang kamu, yang menyebabkan kamu tak mampu nak buat amal yang soleh dengan segera. Apakah dosa-dosa yang menghalang? Dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa. Dosa mata, nak kawal macam mana ya? Pergi keluar, macam-macam yang kita tengok. Pergi pusat membeli belah, macam-macam pusat kita tengok. Pusat Islam, pusat tak Islam ya? Ya, yang terbelah sana terbelah. Yang kita tak sedar, itu dosa yang menyebabkan bila kita terpandak, dia akan satu titik hitam akan melekat dalam hati kita. Bila titik hitam ni melekat, yang menyebabkan kita jadi malas, jadi leka, jadi lalai, tidak ada kekuatan untuk buat amal dengan segera. Salah satu sebab itu bab mata ya. Kemudian telinga, dosa yang kita tak sedar. Telinga, kita tak mengumpat, tak mengata, tapi kita duduk dengar kawan mengumpat. Kadang-kadang kita menelinga, dengar apa dia kata, best pula dengar orang umpat ni kan, seronok. Jadi kita, bila kita mendengar, bila kita mendengar, titik hitam melekat lagi dalam hati kita. Nampak? Jadi dosa tu dosa bertambah lagi, dosa kita, dosa mata dah hal, dosa telinga pula ya. Jadi dosa-dosa inilah yang menyebabkan menjadi penghalang, yang menyebabkan kita tidak ada kekuatan untuk melaksanakan amal yang soleh ya. Akibat daripada itu, maka macam mana kita nak membersihkan dosa ini, nak padam, nak buang dosa ini? Maka tak ada lain melainkan pemadamnya itu Allah Ta'ala, betapa rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita sebagai hambanya, yang mana Allah ni maha mengetahui hambanya sifatnya lemah, hambanya ni bersifat kadang-kadang ialah ya, kita leka, lalai, ni sifat kita. Maka Allah Ta'ala berikan kepada kita namanya taubat ya. Allah berikan namanya taubat. Jadi macam mana kita nak bertaubat? Maka lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita menyebut perkataan istighfar. Astaghfirullahalazim, istighfar. Kita mohon keampunan. Bila kita beristighfar, itulah pemadam, yang memadam dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil daripada, macam kita menulis, kita tulis surat ke kan ya, tiba-tiba salah. Bila salah, macam mana nak padam yang salah? Kita kena cari namanya pemadam, ataupun kita kena beli liquid paper tu kan, nak padam. Kalau tak dipadam, dia akan nampak salahnya tu. Jadi kita padam. Jadi pemadam yang dapat membersihkan dosa kita ialah dengan kita beristighfar. Sebab itu kita lihat ya, kalau nak kira hari ni bab waktu, kalau kita tengok orang nak kahwin ya, wali ni ayah lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita ni ya, wali tu kalau wali yang fasik tidak sah. Nampak? Wali yang fasik di segi kaedahnya tidak sah menjadi wali kepada anak dia. Berat tu kalau kita nak kira ni berapa ramai wali yang fasik ya. Sebab itu ulama-ulama cari macam mana ya, mungkin ada jalan peluang untuk si bapa jadi wali ya. Maka sebelum majlis akad nikah, maka biasanya tuan qadi juru nikah ni dia buat satu majlis istighfar.
Ya. Jadi si ayah disuruh beristighfar. Dia pun istighfar, astagfirullahalazim. Dia mula pakai seluar pendek dah. Nampak seluar pendek tu, tu fasik dah seluar pendek. Nak jadi wali ni pakai seluar pendek, pakai topi koboi, kan? Sudah. Kita pun imam pun tengok, sudah habis ni. Macam mana nak jadikan wali ni kan? Ya, buat majlis, tutup aurat, duduk. Dia pun duduk, istighfar 3 kali. Nampak? Dia pun istighfar. Bila dia dah lepas istighfar, memohon agar Allah ampunkan dosa, barulah dia boleh jadi wali. Lepas habis wali, keluar masjid pakai seluar pendek balik. Yang tu kira dah, maknanya yang penting sebelum majlis tu dia dah mohon keampunan tentang soal dia berlakon ke, soal dia antara dengan Allah Ta'ala. Ini di antara jalan yang barulah boleh majlis wali matuk urus tu dijalankan dengan berwalikan si bapa tadi, walaupun pada zahirnya memang bapa ini seorang yang fasik, tetapi bila mana sebelum dia akad nikah, maka dia wajib memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Nampak? Itu sebab tu di antara tadilah ni Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita, khususnya kepada hamba-Nya. Sebab itu jemaah, alangkah beruntung sebenarnya bagi orang-orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, yang terlibat dengan mencuri, terlibat dengan merompak, terlibat dengan berzina dan sebagainya. Jika sekiranya mereka mengetahui betapa besarnya rahmat Allah, pengampunan Allah bagi mereka, maka cara macam mana nak menyelesaikan segala dosa mereka ini? Dengan kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Maka inilah jalan untuk kita menuju akhirat. Mulakan dengan istighfar, yakni memohon keampunan. Dan ia juga anak kunci bagi tuah sekalian murid, dan istighfar itu juga merupakan, taubat itu juga merupakan kunci tuah sekalian murid, seperti yang disebut oleh Nabi SAW, babut taubah khalfal maghribi lahu misra'an min zahabin mukallani bidurri wal yaqut ma bainal misra'i wal mighra'a akhar, ila akhir hadis. Pintu taubat itu di hujung barat mempunyai 2 daun pintu dari emas bertaburkan mutiara yakut. Antara kedua tiang pintu sejauh perjalanan 40 tahun bagi orang yang berkenderaan kencang, cepat. Itu pintu taubat tu, Allah bagi pintu tu. Perjalanan nak sampai daripada satu pintu ke pintu ni lebih kurang perjalanan 40 tahun bagi orang yang berkenderaan laju. Bukan pakai kereta biasa, Ferrari misalnya, kenderaan yang laju, Formula 1 tu kan. Dan pintu itu tetap terbuka sejak dijadikan Allah hingga malam yang akan terbit matahari pada paginya. Dan tiada seorang hamba yang taubat benar-benar melainkan masuk taubatnya dari pintu itu. Lalu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dia yang dinamakan taubat nasuha?" Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah menyesal atas perbuatan dosanya dan niat tidak mengulanginya lagi, kemudian minta ampun kepada Allah. Kemudian matahari dan bulan terbenam di pintu itu, lalu tertutup kedua daun pintu itu bagaikan tiada ada retaknya. Maka ketika itu tidak ada lagi diterima taubat, dan tidak diterima segala amal yang baru sudah tertutup pintu itu. Dan semua orang menurut keadaannya sebelum itu. Jika baik, maka dilanjutkan kebaikan, tetapi jika jahat, maka tidak ada ruang untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi pintu taubat ni semua Allah buka seluas-luasnya, dan masa jarak pintu taubat ni tertutup apabila mana tidak berlakunya kiamat. Tetapi bagi kita kena memahami bahawa bagi kita ini kita tak pasti, kerana pintu taubat bagi kita ini walaupun disebut oleh Nabi pintunya tu luas, tetapi ukuran pintu taubat bagi kita ini ialah ukuran selagi mana nyawa kita masih berada di dalam tubuh badan kita. Jika nyawa kita sampai ke khalqum ni, saat kematian kita, maka dah tak ada dah pintu taubat bagi kita. Jadi di antara kiamat yang besar dan kiamat yang kecil, yang paling dekat dengan kita apa dia? Ialah kiamat yang kecil, ialah kematian itu yang hampir dengan kita.
Jadi oleh sebab tu kita jangan melengah-lengahkan taubat, jangan tangguh-tangguh, ya, kita kena segerakan. Jika kita melakukan, ya, apapun kesalahan yang kita lakukan, maka kita kenalah banyak, ya, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Hingga kan kalau kita baca kisah-kisah, ya, Nabi kita Muhammad SAW, satu hari sampai riwayat mengatakan Nabi beristighfar 100 kali. Bayangkan semua, itu Nabi. Ya, kita kadang-kadang berapa kali kita beristighfar. Kita tengoklah diri kita, tak payah nak tuduh orang. Kita suruh diri kita, sudahlah, ya, apakah sehari cuma 3 kali ataupun 15 kali. Jadi daripada ni kita kena banyak istighfar. Dan istighfar ni jangan nak tunggu lepas sembahyang aja. Bila ada masa lapang, duduk, ya, rasa kita dah buat salah, duduk tengok, astagfirullahalazim, istighfar kepada Allah. Duduk saja-saja kita istighfar, mohon keampunan. Ya, baik. Kemudian, jika sekiranya, ya, bersegeralah daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil, dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Nampak? Di sini, ya, kita disuruh supaya bersegera, jangan tangguh-tangguh. Kalau kita lengah-lengah, dosa kita tangguh, dia jadi banyak. Benda yang kecil, bila kita tangguh-tangguh, ya, dia jadi bertimbun, dia jadi banyak. Kadang-kadang ada orang kita ni, dosa kecil ni kita tak ambil, kita tak, macam tak kisah. Alah, dosa kecil aja, nanti istighfar, nanti cukup masa lepas pada Ramadan, masuk Ramadan aku istighfar lah. Dengan sebab kita tangguh-tangguh je, kita bimbang. Salah satu di antara perkara yang bimbang, takut tak sempat bertunggu Ramadan, tengok Syaban meninggal. Itu salah satu kita kena ingat. Dan perlu juga kita kena ingat, ya, di antara salah satu sebab azab Allah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, bukan dosa besar, bukan dosa besar saja, malah dosa kecil. Kan pernah Nabi lalu di sebuah tanah perkuburan. Ketika Nabi lalu, Nabi berhenti, lalu Nabi pun berdoa di atas sebuah kubur. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, lalu dipacakkan, ya, di kubur Fulan bin Fulan ini. Waktu itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di sini? Ya, kenapa kau hanya doakan khusus kepada kubur ini?" Lalu Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, bahawa ahli barzah ini sedang diazab di dalamnya. Ahli barzah ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala." Apakah kesalahannya ya Rasulullah? Kesalahannya ketika mana ia berada di dunia dahulu, ya, sudah menjadi amalan tabiatnya, setiap kali dia buang air kecil, dia pergi tandas, dia pergi buang air kecil, tak sempat najisnya itu habis, tak sempat habis lagi najis, terus dia ambil kain, dia pakai, dia ambil uduk, dia sembahyang. Ya, itulah amalannya. Disebabkan dia buang air kecil, tak sempat habis najisnya, dalam keadaan dia pergi solat menanggung najis. Dengan sebab itu dia diazab oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Cuba kita fikirkanlah, kalau dengan sebab buang air kecil pun Allah turunkan azab dengan sebab buang air kecil, yang bagi kita lah, bagi pandangan lahir kita, bagi pandangan nafsu kita, benda tu kecil je. Tetapi bagi Allah besar jika kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau bab buang air kecil diazab, apatah lagi bab benda yang besar yang kita lihat hari ini. Bunuh orang, ya, sembelih orang, zina, mengumpat, fitnah, apa lagi, buang anak. Ini benda yang besar, ya. Kemudian pula kita aibkan orang, jatuhkan maruah. Ini benda yang besar. Kalau benda yang kecil pun azabnya begitu dahsyat, apalagi benda yang besar. Satu kisah lagi saya pernah cerita dulu, mungkin sebagai nak ingat balik lah, supaya kita ingat balik. Kisah seorang lelaki, ya, di zaman Nabi Isa AS, ketika Nabi Isa bermunajat memohon kepada Allah agar ahli barzah ini hidup, dan menceritakan
kerana ia merupakan mukjizat yang ada kepada Nabi Isa AS, ya? Dan kisah ini dah saya cerita mungkin sebagai ingatan kita. Nampak benda itu kecil. Apa kesalahan dia? Aku diazab oleh Allah Ta'ala daripada mula aku masuk hinggalah sekarang. 70 tahun aku berada di alam barzah. Sedikit pun aku tidak ada merasa ringan azab Allah Ta'ala. Aku diazab berterusan. Apa kesalahan dia? Kesalahannya ialah dia mengambil sedikit daripada kayu nak dijual dia. Kayu yang dia nak jual, ya, tak sempat sampai rumah, tuan rumah, kayu tu dia ambil sikit aja, dijadikan sebagai pencongkel gigi. Kerana waktu dia nak pergi jual kayu tu, dia makan dulu, melekat sisa makanan celah gigi, dia ambil sedikit, lalu dia ambil sebagai pencongkel gigi, dia buang. Kemudian kayu tu tak sempat dia minta maaf, tak sempat minta halal dengan tuan yang dijual. Akibat daripada itu, aku diazab oleh Allah kerana aku tak sempat minta halal dengan tuan yang aku jual kayu. Allah, benda nampak kecil, kita lihat. Apatah lagi benda yang besar. Kita ambil orang punya, kita pinjam barang kawan, tak pulang-pulang sampai ke sudah, kan? Kadang-kadang terpawai, benda tu lagi besar, terpawai tu lagi besar. Ini bilah kayu tu kecil, barang pejabat bawa balik, Allah, tak minta halal. Yang kita tak sedar, benda tu nampak tak ada apa, tapi berat rupanya. Jadi macam mana kita nak supaya segala apa yang telah kita ambil, setelah apa yang kita lakukan merupakan dosa yang akan mengiringi kita masuk ke alam barzakh, maka inilah dia, Allah bagi kita namanya taubat. Sebab tu Nabi SAW sering ingatkan kepada kita semua. Sebelum Nabi wafat, ya, apa yang Nabi ingatkan kepada kita sebagai hambanya? Nabi kata apa dengan para sahabat? Wahai sahabatku, ya, aku ingin memberikan pesanan kepada kamu, kata Nabi. Jika sekiranya kamu ada mengambil hak yang bukan hak kamu, pulangkanlah, kata Nabi. Ya, jika kamu ada mengambil yang bukan hak kamu, pulangkanlah balik. Jika kamu dah mengambil hak yang bukan hak kamu, kamu kena pergi jumpa tuan. Kamu dah terambil, dah kamu termakan, kamu minta halal dengan tuannya. Kerana tidak ada wang ringgit, emas, dirham nanti yang mampu untuk membayarnya, kata Nabi di sana. Ya? Maka Nabi kata kamu kena selesaikan. Nampak? Jadi ini di antara yang Nabi ingatkan kepada kita, ya, supaya kita dapat sama-sama mengamalkan apa yang Nabi tinggalkan ini, terutama dalam soal kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Ta'ala juga dengan sifatnya yang maha penyayang, pengasih kepada kita, disebut dalam Quran. Allah kata apa? Ya, di antara yang Allah Ta'ala ingatkan pada kita ialah watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan taubatlah kamu, kata Allah, semua hai orang-orang mukminun, supaya kamu bahagia, selamat daripada seksanya, selamat daripada azabnya, dan mudah-mudahan kamu mencapai rahmatnya. Sesungguhnya taubat itu pembuka dari segala kebaikan dan menyebabkan keselamatan dan kebahagiaan tiap-tiap mukmin. Ya, kemudian Allah bersebut, hai orang yang beriman, taubatlah kamu dengan sungguh-sungguh kepada Allah, semoga Tuhan menghapuskan dosa-dosamu yang memasukkan kamu, ya, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nampak? Jadi ini juga di antara betapa kasih sayang Allah kepada kita, diingatkan supaya kita ni jangan tangguh-tangguh. Dia berikan peluang untuk kita. Jadi tidak ada hujah dah kita nanti bila bertemu dengan Allah. Jika kita masih lagi buat dosa, mati kita tak bertaubat kepada Allah, apa hujah kita? Apa hujah kita? Bila Allah dakwa kita di mahkamahnya, Allah kata aku dah bagi dah jalan, aku bagi dah jawapan untuk menyelesaikan segala permasalahan kamu waktu kamu hidup. Aku dah bagi dah jawapan dia. Mana jawapannya? Inilah jawapannya, tengok Quran. Tapi kenapa kamu tak rujuk Quran, tak ambil jawapan ini? Nampak? Jadi ini di antara, ya,
apa jalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ruang ini. Dan Kemudian jika mengetahui ia segala dosanya atas tafsil, nasib wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu dan tiada memada oleh satu taubat sahaja, ya, bagi segala dosa itu. Dan jika tiada teringat ia tafsir segala dosanya, maka hendaklah berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tidak aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala, dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Jadi kalau kita melihat dalam bab ini, ya, mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i, ini mazhab Syafi'i kita lah, bila kita buat dosa, maka tidak sah taubat itu kalau hanya bertaubat secara ijmal. Ini mazhab Syafi'i. Maksudnya apa? Secara ijmal ni, kita taubat umum, tak sebut satu-satu. Bagi mazhab Syafi'i kita, bila kita buat mohon keampunan kepada Allah, kita kena sebut satu persatu dosa kita. Kena sebut, ya Allah Tuhanku, semalam aku terlihat amoy tu, ya Allah, contoh minta ampun. Berat kan? Aku terambil fulan bin fulan, minta ampun. Ya, ini mengikut mazhab Syafi'i secara tafsir. Apatah lagi melibatkan kita mengambil hak orang, lagi berat. Ya, kena bagi tahu dengan dia. Contoh, wah, saya maaf tuan, saya minta maaf Datuk, apa salahnya? Saya, ya, apa yang kita buat? Saya mengumpat Datuk, saya mengata, saya habis sebut satu persatu. Cuma agak-agak mudaratnya, agak-agak macam mana? Mampu ke tak mampu? Ya, mungkin kebaikan ke mudarat yang lebih besar pada kita. Maka di sinilah betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, betapa kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyelamatkan hal keadaan ini, ya, bagi mazhab Imam Malik, maka kita boleh memohon keampunan secara ijmal, sudah memadai. Tetapi ini bagi mazhab Imam Malik. Jadi dalam hal keadaan ini semua kita lihat mudaratnya mana lebih besar. Apakah kita nak sebut satu persatu, ataupun cukup memadai, kita hanya memohon maaf, memohon ampun, aku dah buat dosa dengan kamu, ya. Jadi bagi mazhab Imam Malik, memadai taubat itu secara ijmal, tetapi bagi Syafi'i secara tafsil. Jadi dalam hal keadaan inilah yang Nabi sebut al-khilafatu wa rahmatul ummah. Itu kan khilaf ini rahmat bagi ummah. Jadi dalam hal keadaan ini, mungkin kita boleh bertaklid kepada mazhab Imam Malik supaya dapat, ya, menyelamatkan diri kita daripada mudarat yang mungkin lebih besar, ya. Jika sekiranya kita lihat, kalau disebut satu persatu tadi, mungkinlah, ya, orang tadi mungkin nak maafkan, bila sebut habis sebut, ya, Allahu Akbar, akhirnya dia nak maaf tak jadi nak maaf. Jadi oleh sebab itu, dalam soal hal keadaan ini, nasiman rahmati Allah, maka perlunya kepada kita tadi ilmu, dengan sama-sama kita bertaubat tadi secara ijmal, dengan bertaklid ke imam mazhab Imam Malik. Macam mana kita kalau zakat fitrah, ya, kalau kita keluar zakat, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kita tak sah kita keluar zakat dengan menggunakan duit, ya, kerana ia perlu kepada barang makanan asas kita. Kalau nasi, beraslah kita. Tetapi oleh kerana kalau kita bayar zakat menggunakan beras, kita tak boleh bayangkan rumah amil kita penuh dengan beras. Silap hari bulan tak ada ruang tamu dah, penuh dengan beras. Berapa ramai penduduk yang ada. Jadi di situlah adanya rukhsah, adanya kelonggaran, ya, yang dibenarkan. Maka kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Nampak kan? Dalam soal kita bayar zakat. Jadi begitulah juga dalam soal tadi, jika ada bagi dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka taubatlah daripadanya kepada Allah, bahawasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan pahala kerananya. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'ata marrah. Hai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Allah, Nabi sebut, ya,
aku bertaubat kepada Allah satu hari, kata Nabi 100 kali. Cuma kita lihat, bayangkan Rasulullah yang sentiasa dipelihara, yang dijamin oleh Allah Ta'ala pun tidak lekang lidahnya daripada beristighfar. Kenapa kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa, payah lidah kita nak membaca istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi lagi, innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Bahwasanya Allah Ta'ala maha mulia lagi maha besar, menerima ia akan taubat hambanya selama belum sampai rohnya kepada halkum. Sebab tu bila kita pergi ziarah orang sakit, masih lagi dia sakit, suruh dia banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah, kan? Kita suruh dia. Dengan waktu yang sama kita ajarkan kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau dah nyawa sampai ke sini dah, tak boleh dah. Sampai ke halkum dah. Suruh bertaubat dah. Kalau itulah juga yang berlaku kepada Fir'aun. Ketika mana dia tenggelam timbul di Laut Merah itu, pada waktu itu barulah dia nak memohon keampunan, baru nak mengaku Tuhan Musa itulah Allah yang sebenar. Tapi dah terlambat. Jadi kita jangan jadi dia seperti Fir'aun, dah nak mati baru nak bertaubat, jangan. Jadi selagi peluang tu ada, kita gunakanlah. Dan sabda Nabi SAW lagi, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa taubat ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nasib menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Ini dalam soal yang kedua ini, taubat bagi orang-orang yang mungkin kita wallahu alam lah, tapi bagi golongan-golongan yang Allah panjangkan umurnya, yang bertemu ketika saat dunia ini nak kiamat, yang disebut kiamat yang besar. Tetapi yang pasti kita mungkin kita akan berada pada yang Nabi sebut. Yang pertama tadilah dalam soal taubat sebelum mana nyawa kita tadi sampai ke halkum. Yang ini pasti kita semua akan lalui. Jadi yang kedua ini wallahu a'lam, kita tak tahu, tetapi mungkin kita tak akan bertemulah keadaan ini, tapi ini semua kerja Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lughah kembali dan pulang pada syarak. Itu makna taubat pada lughah, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Jadi yang ini insya-Allah lah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang, untuk kita mengetahui tentang makna lughah, dan juga rukun dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat sedikit pada malam ini daripada kitab yang kita baca ini, mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita. Di kesempatan kita berada pada bulan Syaban ni semua, banyakkanlah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan muncul, yang akan datang nanti insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala dalam apapun amalan dan kehidupan kita ini, kerana kita inginkan kita menjadi seorang Muslim yang mukmin, bukan Muslim yang hanya pada nama sahaja Islam, tetapi tidak pada amalan kita. Kerana kalau kita lihat di zaman kita sekarang ni semua, golongan umat Islam di segi watak mereka ni banyak. Ada Islam yang tidak mengenal agamanya. Ramai orang Islam tak kenal agama, dia tak kenal apa tu Islam. Ada orang Islam yang menjadikan agamanya sebagai bahan sampingan. Ada orang Islam yang malu untuk menyatakan Islam melalui perwatakan pemikiran. Ada orang Islam yang suka mempersenda-sendakan agama. Ada juga orang Islam yang hanya menerima Islam apabila terdesak. Waktu nak nikah kahwin baru nak cari Islam, kenduri arwah, kematian. Ada orang Islam yang tak kenal surau, bila Ramadan baru kenal surau. Ini pun ramai juga umat Islam ini. Jadi golongan-golongan ini terlalu ramai. Jadi untuk menyelamatkan kita, supaya kita termasuk dalam golongan Muslim yang hanya ada pada nama, maka perlunya kepada kita tadi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bertaubat, maka kita diberikan jalan untuk dipermudahkan insya-Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya insya-Allah.
Jadi wallahu alam, baiklah kita tangguh dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah, pada malam ini kami masih lagi diberikan masa dan ruang ya Allah untuk berada di rumah-Mu. Mudah-mudahan segala amal kami pada malam ini diterima oleh-Mu. Mudah-mudahan ya Allah segala amal kami pada malam ini menjadi pembela kami ketika saat nanti kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Kami juga tidak lupa ya Allah kepada keluarga kami, terutamanya isteri kami, suami kami, anak-anak kami, jiran teman, sahabat handai kami, ya ahli karya kami, yang mana mungkin ada di kalangan mereka masih lagi lalai dengan nikmat dunia ini ya Allah, hingga tidak terpanggil hati mereka untuk datang ke rumah-Mu ini. Walaupun mereka mendengar seruan azan, dilaungkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, tapi masih lagi di kalangan mereka membesarkan rumah, kenderaan, jawatan, kedudukan daripada-Mu ya Allah. Walaupun ya Allah kami puas sudah mengajak mereka jom ke masjid, jom ke surau, tapi mereka tetap enggan ya Allah, kerana hidayah bukan milik kami, hidayah milik-Mu. Tolonglah ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat bersama dengan kami untuk menjadikan diri mereka hamba-Mu yang mengimarahkan rumah-rumah-Mu ini ya Allah, kerana kami sayang dengan mereka. Mungkin mereka ibu kami, ayah kami, teman, sahabat handai kami, dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon pada malam ini, keampunkanlah segala dosa kami ya Allah, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Kau berikanlah ya Allah kemudahan pada diri kami, agar kami dapat memaafkan mungkin ada di kalangan orang yang pernah menyakitkan hati kami. Dan kami juga memohon ya Allah, jika sekiranya kami pernah menyakitkan hati orang lain ya Allah, sama ada orang itu kami kenal ataupun tidak kami kenal, mudah-mudahan mereka dapat memaafkan kesalahan kami, dapat memaafkan segala dosa yang telah kami lakukan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami juga tidak lupa kepada kedua ibu bapa kami, keluarga kami ya Allah, yang sekarang ini mereka sudah berada di alam barzah. Mereka sudah mengetahui apa yang mereka perolehi pada waktu ini ya Allah. Bagaimanakah keadaan ibu kami ya Allah, bagaimanakah keadaan ayah kami, teman dan sahabat handai kami sekarang ya Allah. Apakah kubur mereka gelap? Apakah kubur mereka sempit? Apakah kubur mereka dijadikan jurang dari api neraka? Jika sekiranya ini berlaku, tolonglah ya Allah, kami merayu dan memohon kepada-Mu, Kau jauhkanlah ya Allah. Sebaliknya apa yang kami harapkan, mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman syurga ya Allah. Mudah-mudahan kubur mereka diberikan cahaya yang terang benderang ya Allah. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan tempat rehat bagi mereka, dan mereka bergembira pada waktu ini ya Allah, dengan kiriman doa yang kami kirimkan kepada mereka. Ya Allah, kami juga memohon pada malam ini, Kau jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, anak yang mampu memberi kebaikan kepada kami, bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi juga memberikan kebaikan ketika saat kami diambang sakaratul maut. Anak-anak kami mampu ya Allah mengajarkan kalimah la ilaha illallah di telinga kami. Anak-anak kami mampu ya Allah untuk menguruskan jenazah kami ketika saat kami dimandikan. Alangkah gembiranya kami ya Allah, waktu itu anak kami yang memandikan. Ketika mana kami nak disolatkan, anak kami yang menjadi imam ya Allah untuk menyembahyangkan jenazah kami. Ketika mana jasad kami dimasukkan ke liang lahat, anak-anak kami lah yang menyambutnya ya Allah, malah berdoa di atas kubur kami. Mudah-mudahan ya Allah segala doa kami sampai diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, jiran kami dan ahli karya kami ya Allah, dari apa jua bala musibah yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Terimalah doa kami ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Berikanlah keberkatan pada diri kami pada bulan Sya'ban ini ya Allah, dan berikanlah peluang untuk kami bertemu dengan Ramadan ya Allah. Kerana ini sahajalah yang mungkin mampu untuk menampung segala kekurangan-kekurangan pahala yang kami dapat lakukan. Mudah-mudahan ya Allah segala doa dan hajat kami diterima oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.